Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah bersama saya lagi Muhammad Ridha bin Muhammad. Bersama-sama kita dalam video kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan Al-Quran dan Al-Qiraat. Dan dalam video kali ini kita akan berkongsi berkaitan dengan tadabbur surah, ataupun kita mengenali satu-satu surah secara ringkas. Kita mengenali apakah intipati yang terdapat dalam surah yang kita pilih kali ini adalah surah Az-Zumar. Jadi kepada para penonton sekalian, kepada yang masih baru dalam channel saya, bolehlah subscribe channel saya supaya tidak terlepas video-video yang akan datang, dan share video ini kepada rakan-rakan yang lain supaya sama-sama kita dapat mengambil manfaat insya-Allah. Jadi yang pertamanya kita lihat sebagai muqaddimah berkaitan dengan pengenalan surah Az-Zumar ini. Apakah maksud surah Az-Zumar? Di manakah surah ini tergolong dalam Makkiyah ataupun Madaniyah? Okay. Yang pertamanya, surah Az-Zumar adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah yang bermaksud surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Rasulullah SAW ke Madinah. Sebelum dia berhijrah, maka termasuk dalam kelompok surah Makkiyah. Kemudian surah Az-Zumar ini adalah surah yang ke-39 yang terletak pada juzuk yang ke-23. Dah jauh dah kita belajar. Sebelum ni kita belajar daripada juzuk yang belas sampailah sekarang dah juzuk yang ke-23 sudah. Surah Az-Zumar ini yang mana dia berada di penghujung juzuk 23, boleh lihat dalam mushaf, dan ia mengandungi 75 ayat. Tak banyaklah. Jadi boleh kita cuba sama-sama mengenali surah ini. Kemudian nama surah ini disebut dalam ayat 71 dan 73. Zumara, boleh lihat ya. Nanti kita akan sama-sama lihatlah dalam intipati dia. Ayat 71 dan 73 yang bermaksud, apakah maksud Zumar ini? Rombongan. Apa rombongan-rombongan ini? Ada dua rombongan yang disebutkan dalam surah Az-Zumar ini. Iaitu pertama, ada satu rombongan yang pergi ke syurga. Dan ada satu lagi rombongan pergi ke neraka. Jadi satu ke syurga, satu ke neraka. Ada dua jenis rombongan yang diceritakan dalam surah ini. Kita akan lihat nanti ayat-ayat tersebut. Kemudian apakah fadilat surah Az-Zumar? Iaitu antara fadilatnya adalah Rasulullah SAW tidak tidur malam melainkan setelah membaca surah ini. Jadi kita ada lihatlah beberapa surah. Sebelum ni pun juga kita ada lihat dalam surah yang lain yang mana Nabi mengamalkan surah tersebut sebelum tidur. Salah satu surah itu adalah surah Az-Zumar, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra Az-Zumar wa Bani Israel. Jadi kita pernah bacakan juga hadis ini yang bermaksud Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Nabi SAW tidak tidur sehinggalah baginda membaca surah Az-Zumar dan surah Bani Israel. Surah Bani Israel ini adalah nama lain bagi surah Al-Isra, hadis riwayat At-Tirmizi. Surah Al-Isra dalam juzuk yang ke-15. Kita dah bincangkan sebelum ni, boleh lihat dalam video saya yang sebelum ini. Dan surah Az-Zumar, berada pada juzuk yang ke-23. Jadi Nabi akan baca surah Az-Zumar ini sebelum tidur. Tak banyak pun tuan-tuan, kalau kita lihat di sini dalam 75 ayat sahaja. Jadi bolehlah cuba kita sama-sama amalkan untuk membaca surah Az-Zumar ini untuk mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat kepada intipati surah ini. Saya bahagikan kepada 4 bahagian dan beberapa ayat sahaja kita akan lihat. Yang pertamanya ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-8 hingga ke-9. Iaitu menceritakan berkaitan dengan larangan mensyirikkan Allah dan juga jangan mencari Allah ketika susah sahaja. Inilah yang berlaku pada diri kita. Kalau kita lihat dalam ayat yang ketiga yang bermaksud, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni daripada syirik. Dan orang berkata,
Dan orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, maknanya dia mensyirikkan Allah lah. Kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Ini adalah satu larangan supaya kita ikhlas, kita melakukan sesuatu ini, sesuatu perbuatan, sesuatu amalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita tidak boleh mensyirikkan Allah. Mensyirikkan Allah ni maksudnya menduakan, mentigakan, mempersekutukan Allah. Allah ada sekutu yang lain, itu tidak boleh. Ini adalah perbuatan mensyirikkan Allah dan ia adalah satu larangan yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya satu sahaja pencipta kita yang mentadbir kita seluruh alam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-8, ayat ke-9 yang bermaksud, dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, apabila Allah berikan nikmat kepada mereka, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu, dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia daripada jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Jadi siapa yang mensyirikkan Allah ni adalah penghuni neraka. Dan disebutkan di awal ayat tadi, awal ayat ke-8, ada sebahagian manusia ini, sebahagian yang apabila dia berasa susah, dia kembali kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Tapi bila dia rasa senang, dia jauh daripada Allah. Sehingga kan membawa kepada syirik tadi. Membawa kepada syirik, kekafiran, dan akhirnya Allah kata balasan mereka adalah neraka. Ayat yang ke-9, apakah kamu orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri kerana takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sihat yang dapat menerima pelajaran. Jadi tak sama. Orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu tak sama. Orang yang ada ilmu sudah pasti berada setingkat lebih baik. Dia mengetahui tentang sesuatu perkara. Dia dapat mengambil pengajaran daripada satu perkara, dapat mengambil manfaat, dapat mengambil faedah. Dan juga orang yang baik kat sini dikatakan adalah orang yang melaksanakan qiyamul lail, yang bangun beribadah pada waktu malam, yang sujud menunaikan solat pada waktu malam, mendirikan malam, iaitu adalah orang-orang yang berqiyamul lail dan mereka adalah tergolong dalam kalangan orang-orang yang baik. Jadi kita pokoknya di sini, poin utama kat sini adalah kita jangan mensyirikkan Allah, kita jangan mempersekutukan Allah, kita hanya sembah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Di samping kita menambah amalan kita dengan qiyamul lail pada waktu malam. Kemudian pada ayat 21-23, ayat ini menceritakan, kalau kita lihat, Allah menurunkan hujan. Allah menurunkan hujan ni adalah satu nikmat bagi kita. Hujan ni nikmat bagi manusia, nikmat bagi haiwan, nikmat bagi tumbuh-tumbuhan. Hujan ni nikmat. Allah turunkan kepada kita, memberi nikmat kepada kita. Dan juga Allah menurunkan wahyu untuk diambil pengajaran. Allah turunkan Al-Quran kepada kita lah, umat Nabi Muhammad. Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan wahyu, kita ambil pengajaran. Allah turunkan Al-Quran, kita ambil pengajaran juga daripada Al-Quran. Apakah daripada ayat 21 yang bermaksud, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah menurunkan air daripada langit? Air ini hujanlah. Lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Ada yang jadi sungai, masuk kepada kolam dan sebagainya. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Daripada air inilah kita memberi tanaman-tanaman kita segar. Kita siram tanaman-tanaman kita jadi segar. Daripada air tadi yang Allah turunkan, yang bermacam-macam warna. Kemudian menjadi kering. Lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai akal yang sihat. Jadi daripada apa yang Allah turunkan tadi, hujan, Allah menghidupkan tanam-tanaman tadi.
Daripada hujan yang Allah turunkan tadi, kita siram, tanaman pun hidup. Boleh jadi sampai satu ketika tanaman tu akan mati, akan kering. Kadang-kadang hujan tak turun, kadang-kadang kemarau, panas, tanaman kita pun mati, air tak ada, jadi tak boleh nak siram tanaman kita. Jadi kat sini kita ambil pengajaran bahawa Allah berkuasa ke atas setiap sesuatu. Allah boleh turunkan hujan bila-bila masa, Allah boleh bagi kemarau bila-bila masa. Tumbuh-tumbuhan pun bergantung kepada kekuasaan Allah. Kita juga bergantung kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil pengajaran setiap apa yang ada ke atas muka bumi ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah insan yang lemah sahaja. Kita tak tahu. Kalau tak ada air macam mana? Kita pun tak boleh hidup. Bukan sahaja tanaman, malah manusia juga tidak mampu meneruskan kehidupan. Seterusnya Allah turunkan wahyu, iaitu Al-Quran pada ayat 23 yang bermaksud Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, iaitu Al-Quran. Yang mana dengan Al-Quran itu gemetar kerananya kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingati Allah. Itulah petunjuk Allah dengan kitab itu. Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Jadi hidayah ini, petunjuk ataupun hidayah ini daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Tak ada siapa yang boleh bagi kecuali Allah. Kalau yang sesat tu sebab dia tidak dapat memilih dengan baik, daripada Allah juga. Yang mendapat hidayah juga daripada Allah, tak dapat hidayah juga daripada Allah. Kita tak mampu memberi hidayah kepada sesiapa. Wahyu iaitu Al-Quran yang turun kepada kita ini adalah sebagai petunjuk sebenarnya. Apabila kita mendalami, kita menguasai Al-Quran, meneliti Al-Quran, maka kita akan dapat nampak kekuasaan Allah daripada wahyu ayat-ayat Al-Quran yang diberikan, diwarisi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ayat 53 hingga 58 yang menceritakan janganlah kita berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat 53 yang bermaksud, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maknanya kita melakukan dosa lah. Kita melampaui batas. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Ayat dia. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Daripada ayat 53 pun kita dah nampak lah. Supaya kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Allah boleh mengampunkan hamba-hambanya pada bila-bila masa. Kalau kita betul-betul bertaubat dengan taubat nasuha, Allah akan ampunkan kita insya-Allah. Yang penting jangan kita ulang balik maksiat yang kita dah lakukan. Jangan kita ulang balik kesalahan yang kita dah lakukan. Apabila kita dah bertaubat, kita terus-menerus menambah amalan-amalan baik kita dan jauh daripada dosa-dosa yang pernah kita buat sebelum ini. Jadi jangan putus asa. Jangan kita rasa, dah banyak sangat dah dosa aku buat. Aku punya timbangan dosa ni dah terlalu berat. Aku tak mampu buat apa-apa lagi. Allah pun tak nak mampunkan aku lagi dah. Tak ada. Jadi dalam ayat ni menunjukkan kepada kita, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Allah ini maha pengampun. Maka kita kembalilah cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita apabila kita bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir menceritakan berkaitan dengan rombongan-rombongan yang kita sebutkan Az-Zumar, iaitu dalam ayat 70 hingga 74. Rombongan pertama iaitu rombongan yang ke neraka, ayat 71 yang bermaksud orang kafir diiringi ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaga berkata kepada mereka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dalam kalangan kamu yang membacakan ayat Tuhanmu kepada kamu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Mereka menjawab, benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Jadi tak sempat lagi lah. Apabila dah terlambat, maka akan termasuk dalam rombongan yang pertama ini, golongan pertama, yang mana mereka mendustakan Rasul, mendustakan Al-Quran, maka mereka termasuk dalam rombongan ke neraka. Rombongan kedua ke syurga dalam ayat 73 yang bermaksud, dan orang yang bertakwa kepada Tuhan dihantar ke dalam syurga secara berombongan. Ini orang-orang yang baik. Yang buat jahat tadi masuk rombongan ke neraka, yang melakukan kebaikan dihantar berombongan masuk ke dalam syurga. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan kedua. Kita dapat pengajaran daripada surah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.